الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى أيضا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selamanya sama-sama kita mewafatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya, ihsannya, taufiknya dan hidayahnya. Masih lagi kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sudah kita mulakan perkongsian hadis kita pada malam ini. Saya ingatkan diri saya dan kita semua sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Semoga keberadaan kita selama berada di dalam masjid ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita nak bagaimana kita semalam perkongsian daripada kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab, hari ini kita ambil bab kelebihan doa, bab fadli doa, bab kelebihan doa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain, "Fadhkuruni adhkurkum." Fadhkuruni adhkurkum. Apabila hamba-Ku bertanya tentang fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah hampir, iaitu rahmat Allah, pemerhatian Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat hampir dengan hamba-Nya. Ujibu da'watan da'i idza da'an, dan aku akan memperkenankan segala apa yang dihajati, apa yang diinginkan oleh hamba-hamba-Nya. Dalam firman Allah dalam surah An-Naml, "Amma yujibul mudtarra idza da'a, amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapakah yang akan menyahut, memperkenankan seruan orang yang sedang dizalimi, yang sedang disusahkan, apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini merupakan permohonan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini kita faham bukan saja kita nak minta, bahkan doa ini bagaimana kita nak menceritakan, mengadu atas apa-apa yang berlaku ke atas diri kita, isteri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seluruh manusia
keadaan-keadaan yang berlaku baik dan buruk boleh diceritakan melalui doa-doa. Doa ini kita faham bukan sahaja kita nak minta sesuatu daripada Allah, bahkan kita nak menceritakan sesuatu yang berlaku dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Wallahu alimun bidhati sudur. Allah mengetahui apa yang terdetik di dalam hati kita pun kita tak lafazkan pun Allah dah tahu. Tetapi sebagaimana cinta satu orang, apabila seseorang itu cinta dan sayang kepada seseorang, maka dia akan suka bercerita. Dia akan suka bercerita. Sama ada dengan bentuk, sama ada dia cerita dengan bentuk soalan ditanya, supaya dia boleh bersembang-sembang dengan kekasihnya, ataupun dia ceritalah sejarah hidup dia itu dan ini, supaya masa yang lama diberikan untuk bersembang-sembang dengan kekasihnya. Dilihat sebagaimana Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam kalimullah, di antara manusia yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada Musa alaihissalam, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada Musa alaihissalam, apakah yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? "Ya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Kalau kita faham bila ditanya satu soalan, apa di tangan kamu? Tongkat. Apa di tangan kamu? Kunci. Apa di tangan kamu? Itu dan ini. Nak jawapan yang mudah, satu jawapan saja sudah menjawab bagi persoalan yang ditanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada Musa alaihissalam, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam kalimullah, yang boleh berkata-kata dengan Allah, yang boleh bermunajat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya, dia bukan jawab hiya asaya, dia adalah tongkat. Atawakka'u 'alaiha, aku bersandar dengan tongkat. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan bagiku ini banyak lagi manfaat yang lain yang aku boleh dapat daripada tongkat. Ini satu faedah Nabi Musa alaihissalam nak bersembang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak mana seseorang itu boleh berdoa, mengangkat tangan, bukan satu perkara yang mudah. Yang kita nak angkat tangan lama-lama, termasuk yang bercakap. Dan bukan satu perkara yang mudah kita nak angkat tangan, nak doa, nak cerita satu persatu masalah kita, nak cerita masalah tentang masalah yang berlaku pada isteri kita, masalah yang berlaku pada anak-anak kita, masalah yang berlaku pada qaryah kita, masalah yang berlaku pada kawasan kita. Kadang-kadang kita nak cerita, nak doa, nak minta pada Allah pada diri kita pun kita tak sempat. Punyalah terlalu sibuknya kita, terlalu sibuknya jadual kita sampai nak berdoa pun tak sempat, nak meminta sesuatu. Maka di antara tanda fadhkuruni azkurkum, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, hendaklah kamu mengingati, baik dalam bentuk berzikir dengan kita memuji Allah, mengagungkan Allah, begitu juga dalam bentuk doa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan merendahkan diri, wa khufyah, dalam keadaan rahsia. Bagaimana dalam waktu yang sunyi? Sebablah waktu yang paling baik, waktu yang terafdal ialah waktu di malam hari, waktu tahajud. Masing-masing kita faham masalah kita, kelemahan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.
kaitan orang yang berdoa ini merupakan orang yang Allah kasih, Allah sayang. Dan nak doa ni pun orang yang Allah beri taufik, dia boleh berdoa, maka dia akan berdoa. Makna kata kalau Allah tak beri taufik kepada kita, memang Allah tak nak kita berdoa kepada dia. Maka bila mana kita tak berdoa kepada Allah, tak ada beri taufik untuk berdoa kepada Allah, maka kita menganggap bahawa diri kita ni, diri saya ni segala-galanya dah ada. Tak perlu lagi nak doa-doa, nak doa pun semua dah ada, bini ada, anak ada, harta ada, rumah ada, pangkat ada, semua ada. Nak doa apa lagi? Nak berdoa apa lagi? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang yang melampaui batas, yang menyombong diri, yang menganggap segala-galanya ada dan dia tak perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Al-du'a huwa al-ibadah." Jangan kita rasa bahawa doa ini tidak ada apa-apa. Nak doa pun boleh, tak doa pun tak apa. Nak sembahyang, nak doa pun boleh, tak doa pun tak apa. Al-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah sebahagian daripada ibadat. Doa juga merupakan ibadah. Sebagaimana solat itu, ibadat itu perantaraan untuk kita dekat dengan Allah. Apa ibadat puasa? Apa tujuannya? Untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah. Haji, tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tujuan dan maksudnya berbeza-beza, cara penyempurnaan ibadat itu berbeza-beza, tetapi tujuan utamanya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita pergi haji, tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kita belanjakan harta, keluarkan harta. Pergi pada musim haji ke Mekah, adanya wukuf dalam keadaan susah, payah, dalam keadaan panas, dalam keadaan tak cukup. Sedangkan kalau kita pergi haji, duduk di rumah senang. Bilik ada, tilam ada, katil ada, semua ada. Makan pun sedap, ada orang tolong masakkan. Tetapi kita difardukan hukum Islam untuk melaksanakan haji. Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga puasa, begitu juga sembahyang. Maka begitulah juga doa adalah untuk seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah doa ini perlu dilatih, perlu dipelajari, perlu dipelajari. Sebagaimana Nabi SAW dalam peperangan berjam-jam Nabi doa, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Berjam-jam Nabi doa. Dalam masa yang lama, tempoh waktu yang panjang Nabi doa. Nabi SAW bukan doa untuk isteri baginda, bukan untuk kesenangan anak-anak baginda, tetapi Nabi SAW doa untuk kita semua, untuk umatnya, untuk umat baginda Nabi SAW. "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk." Jika kau azab mereka ya Allah, maka mereka adalah hamba-hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampunkan dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim. Berulang-ulang Nabi doa, berulang-ulang Nabi baca. Maka begitulah kita kena fahamkan diri kita, lapangkanlah beberapa masa untuk kita berdoa. Khususnya Masya Allah, kita lepas solat yang kita ada doa berjemaah. Sibuk macam mana pun, kita nak doa bersama dengan imam, maka kita doalah secara individu. Angkatkan, minta dengan Allah. Kita nak berurusan kita dalam ni, doalah serengkan doa. Doa yang paling ringkas, yang paling tepat, yang penuh dengan maknanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami,
atina fid dunya hasanah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami daripada azab siksa. Makna kata kalau doa yang pendek ni pun kita tak sempat. Doa yang paling ringkas, yang paling padat, yang maknanya bukan sahaja di dunia, kekayaan, kesenangan untuk di dunia kita akan dapat, tetapi akhirat pun kita akan dapat. Itu pun kita tak sempat, itu pun kita tak mampu. Kita terlalu sibuk sangat dengan kita rasa bahawa kita lah yang buat segala-galanya. Tanpa saya tidak boleh berlaku, tidak boleh berjalan, tidak boleh ada perkara-perkara tersebut. Lupa nak berdoa, nak memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana keadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita solat itu sekadar kita nak lepaskan batu di tangga, sekadar nak solat semata-mata, tanpa kita mengetahui tujuan dan maksud kita solat? Kalau kita faham maksud tujuan kita solat, maka kita akan faham tujuan kita berdoa. Kita akan faham tujuan sebab apa kita nak berdoa, nak memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pun disebutkan dalam kitab ini daripada Anas radhiyallahu anhu, kana aktsar du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling hebat di antara kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang maksum, yang bersih, yang terpelihara daripada segala dosa, daripada segala kecacatan, yang sudah tentu segala kebaikan dunia dan akhirat ada pada Nabi. Dan tidak ada syak sangka bahawa Nabi adalah ketua bagi segala, bagi seluruh penduduk ahli syurga. Nabi adalah ketuanya. Bagaimana Nabi Sayyidul Anbiya, ketua, pemimpin bagi seluruh para Nabi, para Rasul, maka begitulah di dalam syurga disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabah bahawa Nabi yang pertama sebelum Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Adam AS sampailah Nabi Isa AS, dan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, maka yang pertamanya yang masuk syurga adalah Nabi SAW. Barulah Nabi-Nabi yang seterusnya. Pun begitu hebatnya Nabi tak pernah tinggal doa. Ya Allah, Nabi memohon doa, ya Allah, kurniakanlah kepada saya kebaikan di dunia, kurniakanlah kepada saya kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami, selamatkanlah saya daripada azab neraka. Maka agak-agak saya ni Masya Allah, bangun tidur dah mula fikir macam-macam. Sepanjang hari kita dan sepanjang malam kita cakap yang macam-macam, tengok yang macam-macam, dengar yang macam-macam. Yang kalau perkara itu baik, yang Allah suka, yang Rasul suka, Alhamdulillah. Tetapi pada hari ini lebih banyak yang Allah larang, yang Allah tak suka, yang Allah tegah. Itulah yang kita suka buat. Tengok perkara yang Allah tak suka, kita tengok. Cakap perkara yang Allah tak suka, kita cakap. Dengar perkara yang Allah tak suka, kita dengar. Dan itulah yang kita buat sehari-hari. Tak boleh lari daripada, tak boleh lari kita hari ini, akhir zaman ni, zaman fitnah yang tak boleh lari dah. Tak nak duduk dengan orang cakap yang bukan. Tapi kita boleh baca, walaupun dia tak hidup, dia tak boleh bercakap seperti manusia, tapi dia bercakap melalui apa yang ada pada tangan kita pada hari ini. Semua kita tahu. Telefon kita. Kita tak perlu lagi nak duduk ramai-ramai cerita pasal orang, tak perlu. Dalam grup ratusan orang kita boleh cakap pasal, dengar pasal orang, keburukan orang itu dan ini. Maka tak lari daripada perkara tersebut. Maka amat-amat malanglah kita
Kalau doa yang seringkas-ringkas ini pun kita tak boleh nak berdoa, maka kita fikirkan mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan kita dengan Allah macam mana. Kenapalah susah sangat kita nak berdoa, nak bermunajat kepada Allah, nak memohon daripada Allah. Kita banyak masalah. Masalah yang paling besar kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Masalah yang paling besar, tapi kita tak rasa. Kita rasa Masya Allah kita ulang alik di masjid, confirm ahli syurga. Kita rasa macam tu tak. Sebetulnya kita tidak boleh merasa selamat, kita rasa apa dia, kita dah selamat, kita okey, kita baik. Tak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akhir zaman ini mungkin keadaan kita okey, kita orang saleh, kita beriman, tetapi di penghujung kita belum tahu lagi. Kadang-kadang Allah uji kita dengan kebaikan, kadang-kadang Allah uji kita dengan keburukan, dan kita takut ketika mana Allah uji kita dengan keburukan, kita tak bersyukur, kita menyalahkan takdir Allah, kita memarahi Allah atas keputusan yang Allah berikan kepada kita, maka kita takut kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kepada kamu, kami akan uji di kalangan kamu ini dengan kebaikan. Dan sekarang ini pun saya dan kita semua sedang diuji oleh Allah. Uji apa dia? Kita boleh datang sembahyang, kita boleh duduk kuliah. Ini pun satu ujian daripada Allah. Ujian yang macam mana? Adakah kita rasa syukur, alhamdulillah, ya Allah terima kasih kepada taufik hidayah untuk duduk dalam kuliah sembahyang berjemaah. Allah uji macam mana? Adakah kita tengok orang lain yang tak datang jemaah, orang lain yang tak duduk kuliah, mereka ini hina, mereka ini tak bagus. Kita yang bagus, kita ada dalam masjid, kita berjemaah, kita duduk kuliah. Allah sedang uji kita. Seandainya ada dalam hati kita perasaan seperti itu, maka hati-hati. Kita pergi keluar, kita keluar daripada rumah kita, Masya Allah aku pergi masjid. Jalan kita Masya Allah masih sibuk lagi dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sepatutnya apakah yang ada, yang patut ada dalam hati kita? Adakah kita hina dia? Apa benda? Tak dengar azan. Dan apa yang sepatutnya ada dalam hati itu ialah perasaan rahmah, perasaan simpati. Jika ada perasaan simpati, Masya Allah, bagus. Perasaan simpati, kenapa dah jelas saya tak datang, kenapa dah dia tak boleh datang. Tapi kalau di dalam hati kita ada perasaan benci, yang kita rasa bongkak, kita rasa besar, lebih baik daripada orang lain, maka sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa saja yang kita buat kepada orang lain, sangka-sangka buruk kita kepada orang lain, satu hari nanti Allah akan uji, Allah akan balikkan keadaan itu kepada kita. Baiklah para hadirin, hadirat ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, sama-sama kita muhasabah diri kita, sama-sama kita menginsafi diri kita. Kerana ujian yang lebih besar bukan ujian orang tak sembahyang, ujian orang yang bermaksiat, ujian orang yang berzina, yang mencuri, yang terang-terang buat kesilapan. Tetapi ujian yang lebih besar ialah ujian orang yang saleh ini. Semua kita kenal ketua kepada malaikat, paling banyak ibadatnya, paling kuat ibadatnya, paling hebat ilmunya. Tetapi disebabkan ada perasaan merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain, merasakan dirinya lebih hebat daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah nak jadikan pengajaran bagi diri saya
Oh, kita rasa kita dah belajar agama, belajar pondok, belajar madrasah. Kita duduk dalam kuliah-kuliah, Masya Allah, saban hari, setiap sepanjang tahun kita duduk dalam kuliah. Baik subuhnya, baik maghribnya, baik duhanya, baik zuhurnya, Masya Allah. Kita yang paling aktif sekali, paling sibuk sekali jadual kita dengan menghadiri kuliah-kuliah agama. Itu bagus. Kan kita kata tak bagus. Tetapi di sini ialah kita nak rasa bahawa ini semua adalah ujian daripada Allah. Satu, Allah bagi taufik kepada kita, Allah bagi hidayah kepada kita, dan kena hati-hati bahawa di sana ada perangkap yang akan mencari peluang untuk menenggelamkan diri kita di dalam kesesatan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa fama yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Adakah kamu tak melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Kadang-kadang bila kita tak jaga perasaan kita, tak jaga hati kita, kadang-kadang kita seronok dengan sembahyang kita, dengan solat kita. Wa adallahu Allahu ala ilmin, sehingga Allah menyesatkan mereka dengan ilmu ni. Apa maksud Allah sesatkan dengan ilmu? Ada ilmu, Masya Allah, duduk dalam kuliah, tetapi ilmu tu bukan tu dia. Ilmu yang dipelajari dia untuk hentam orang, untuk menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini, menghina orang itu, menghina orang ini. Allah sesatkan dengan ilmu. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i, Allah tutup pendengarannya. Tak, kalau ditegur berhenti. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah jadikan pada telinganya, pada pendengarannya, pada penglihatannya, basari, penglihatan, ghishawa, penutup. Tak nampak lagi kebaikan. Tak nampak kebaikan satu orang mukmin, satu orang Islam, walaupun dia tak solat. Tak nampak kebaikan orang Islam, tak nampak kebaikan orang beriman. Faman yahdihi min ba'dillah, maka na'udzubillah, seandainya kita berkeadaan begitu, Allah sesatkan begitu, maka tidak ada lagi yang boleh memberi petunjuk selepas Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Untuk itulah para hadirin, ayah-ayah yang saya kasihi, ibu-ibu yang saya kasihi, ini cuma untuk diri kita sendiri. Muhasabahlah diri kita, dan banyakkanlah, lazimkanlah diri kita dengan doa. Lazimkan diri kita dengan doa. Dan saya bercakap nak lazimkan, nak biasakan diri kita nak berdoa. Nak doa 5 minit agak-agak senang ke susah? Imam baca panjang sikit doa pun, panjangnya doa. Cuba kita bagi handset seorang satu, Masya Allah. Dah pukul 12 hari. Tak ada nak buat apa, selesai. Tak ada sempat masak, tak ada nak itu dan ini. Dah habis masa dia handset je. Lepas tu satu. Pasukan politik itu arti pula ni macam-macam. Tak habis-habis, dah pukul 4 pagi lah. Masya Allah.